Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-puan yang saya hormati, pagi ini saya ingin berkongsi suatu amalan yang sangat besar yang boleh kita kerjakan di tanah suci nanti. Amalan ini adalah amalan bersolat jenazah. Jadi di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi boleh dikatakan hampir setiap waktu selepas solat fardu akan diadakan solat jenazah. Okey, hampir setiap kali ya. Dan di sinilah kita perlu tahu kaifiat bagaimana untuk melaksanakan solat jenazah ni. Jadi solat jenazah ni hukumnya fardu kifayah secara keseluruhan. Maksudnya fardu kifayah tu jika seorang kerjakan maka cukuplah. Jadi apabila dah ada imam yang kerjakan dan kita ni mengikut saja, maka kita hukum kepada kita adalah sunat. Ulama bersepakat apabila kita bersolat jenazah, maka dalam solat jenazah tu kita ada doa. Doa kita sebenarnya bermanfaat, memberi manfaat dan sampai doa kita ni kepada si mati. Di sini dalil banyak dalil. Antara dalilnya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Okey, ini adalah daripada ayat Al-Quran. Maksudnya lebih kurang itu dan orang-orang yang datang kemudian, orang-orang Islam yang datang kemudian dari mereka berkata ni maknanya berdoa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu. Jadi kalau dilihat di sini, Allah sendiri menukilkan amalan segolongan orang Islam dalam Al-Quran sendiri. Jadi ini adalah amalan-amalan orang soleh, orang beriman. Jadi kita sebagai seorang Muslim, tentu sekali kita nak jadi orang yang disebut dalam Al-Quran ni. Maknanya orang-orang yang mendoakan, mendoakan saudara-saudara mereka. Jadi antara yang kita boleh buat secara istiqamah di Masjid Nabi dan juga di Masjidil Haram ialah kita bersolat jemaah. Sebab dalam solat jemaah tu ada doa. Jadi kenapa? Ini adalah sebenarnya amalan orang soleh. Jadi kalau kita nak jadi orang soleh, maka inilah antara perkara-perkara yang perlu kita kerjakan, insya-Allah. Okey, yang keduanya ialah untuk sesiapa yang beramal dengan amalan solat jenazah ni, maka ada ganjaran yang besar seperti mana yang dijanjikan. Yang pertama tadi, kita sebagai orang, kita nak jadi orang soleh, kita buat. Yang kedua ni ganjaran. Jadi Allah janjikan ganjaran. Ada hadis sahih riwayat daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlul jabalainil azimain. Maksudnya sesiapa yang bersama-sama jenazah sehingga selesai disolatkan, dia mendapat satu qirat. Dan sesiapa yang bersama-samanya sehingga selesai dikebumikan, dia mendapat 2 qirat. Lalu baginda ditanya, apakah 2 qirat itu? Baginda menjawab, ganjarannya umpama 2 buah bukit yang besar. Dalam riwayat lain disebutkan Bukit Uhud. Bukit Uhud. Jadi pahala yang sangat besar untuk satu amalan yang sangat singkat. Itu adalah ganjaran pada kita, nak menunjukkan betapa besarnya amalan solat jenazah di kalangan orang Islam.
Jadi tuan-puan bayangkan, ini kalau sembahyang biasa ya, cuba kita bayangkan kita solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganjaran, dan juga bersolat di Masjid Nabi 1,000 kali. Tuan darabkanlah. Okay? Jadi kalau kita sempat, kita tak sempat nak mengiring jenazah, tapi kita sempat bersolat, maka kalau satu bukit besar ataupun bukit Uhud tu, kita darabkan 1,000 di Masjid Nabi, berapa banyak pahalanya? Kalau darab 100,000, berapa banyak besar pahalanya? So, jadi ini adalah dari segi pahala, tapi seperti mana yang saya maklumkan, yang lebih utama ialah ini adalah amalan orang soleh, dan kita nak jadi orang soleh, inilah antara perkara-perkara yang kita kena buat. Apabila kita hendak solatkan jenazah untuk saudara-saudara kita ni, maka seboleh-bolehnya kita cuba ikhlaskan dalam doa kita. Jadi janganlah pula masa kita berdoa ni kita berfikir dapat ganjarannya. Ganjaran itu Allah akan beri sama ada kita fikir ataupun tidak. Yang penting hendaklah kita ikhlaskan doa, sebab ada hadis ya daripada Abu Hurairah juga dalam Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah pernah berkata, "Idza sallaitum 'alal mayyiti fa'akhlisu lahu du'a." Okey. Jadi maksudnya, apabila kamu melakukan solat jenazah, maka ikhlaskanlah dalam berdoa. Jadi kita doa kebaikan ya untuk mayat-mayat. Jadi tentu sekali kita, kalau hari ini semasa kita masih hidup, kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang telah pergi dulu, tentu sekali kita sampai masanya kita nanti, kita pun nak orang lain berdoa untuk kita dan doa dengan ikhlas untuk kita. Jadi itulah harapan kita ya. Jadi semoga apa yang kita buat, kita belajar buat benda ni di Masjidil Haram dan Masjid Nabi ni akan berbalik kepada kita ya. Jadi sampai masanya kita nanti, orang pun akan berdoa dengan ikhlas untuk kita. Untuk solat jenazah ini dikerjakan selepas solat fardu. Jadi biasanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabi, selepas imam memberi salam ya, solat fardu, maka dia tidak seperti di Malaysia ya, ada berzikir secara jahar yang kuat, secara berjemaah, lepas tu kita berdoa. Di sana tak ada ya. Maksudnya di sana bukan tidak ada berzikir, tetapi zikir sendiri-sendiri ya, dan kita lakukan secara secara senyap ya. Sebenarnya apabila kita berzikir secara secara senyap-senyap ni, ini adalah yang disarankan oleh Imam Syafi'i sendiri ya, dalam mazhab Syafi'i. Tapi tak apalah, kita perbicaraan tentang patut jahar ataupun perlahan tu sebenarnya tak kisahlah, ini soal khilafiyah, jadi benda tu soal lain ya. Yang penting kita walaupun tidak ada ya imam berzikir bersama-sama kita, jadi kita zikir sendiri. Jadi biasanya apabila telah bersalam, maka kita akan lakukan zikir sendiri. Jadi zikir tak lama ya, sebelum antara kita bagi imam beri salam dengan juga solat jenazah jika ada, tak sampai 3 minit ya, tak sampai 3 minit. Jadi biasanya sempatlah kita istighfar, kita mungkin baca ayat kursi, kita baca subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar 33 kali. Yang tu sempat. Tidak sempat kita solat sunat ba'diyah. Jadi solat sunat ba'diyah nanti kita buat lepas solat jenazah ya. Jadi jangan cuba kelang kabut kita. Okey, jadi kita zikir biasa dulu ya. Zikir biasa dulu sementara menunggu dilakukan solat jenazah. Jadi di sini saya ada klip YouTube yang saya nak tunjukkan suasana di Masjid Nabi ya, Masjid Nabawi, lepas solat fardu, dan akan ada panggilan untuk solat jenazah ya. Saya akan playkan klip ni dan saya akan ulas. Ini selepas bagi salam saya, okey. Jadi nampak ya, di sini tidak ada kedengaran imam berzikir. Jadi siapa nak bangun boleh pergi, okey. Dan siapa yang berzikir boleh berzikir ya. Tidak ada ketetapan ya, mesti macam tu ya. Tetapi kita jemaah yang kita ni, kita hendaklah kita berzikir ya, kita zikir. Jadi biasanya dalam ya
Di sini ada panggilan, okey, yang kalau kita dengar tadi, solat jenazah ke atas mayat lelaki dan kanak-kanak. Okey, tetapi kadang-kadang kita tak dengar, tak perasan ya, ini kanak-kanak ke lelaki, biasanya akan ada lebih satu. Jadi kita anggapkan bahawa ni ramai. Okey, ramai, jadi kita doa kita nanti pun Allah firlahum warhamhum. Pakai hum aja, mereka ya. Jadi sebab kita nak khususkan satu ataupun ramai, tapi siapa yang tahu doa tu kita boleh doa khusus ya. Tetapi saya akan ajarkan yang ringkas ya, untuk siapa yang mungkin tak tahu dan tidak hafaz ya. Okey, ini adalah takbir pertama. Nanti niatnya nanti saya akan ajar kemudian. Okey, ini takbir pertama, kita baca Al-Fatihah ya, surah Fatihah, baca sendiri-sendiri. Kita berdiri di tempat mana kita duduk ya, tak perlu kita rapat-rapat dan sebagainya di sini. Ni masjid ni luas. Ini kita baca Al-Fatihah. Ini adalah takbir pertama. Okey, ini adalah takbir kedua. Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Yang ini kita baca selawat ke atas Nabi sekurang-kurangnya, Allahumma salli ala Muhammad, sekurang-kurangnya. Okey, yang ini adalah takbir ketiga. Takbir ketiga ni kita berdoa. Okey, doa kita kalau untuk ramai kita tak tahu tu, sekurang-kurangnya Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi saya ulang Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Okey, jadi ada doa-doa yang lebih panjang yang saya tak cover lah dalam ni. Jadi itu siapa yang nak doa yang lebih panjang tu, dipersilakan. Saya akan post doa yang saya amalkan ya. Tapi ini untuk kebanyakan orang yang mungkin tak biasa dan nak doa yang pendek. Okey, ini takbir keempat. Lepas ni tak banyak masa untuk kita doa. Lepas takbir keempat, imam akan memberi salam terus. Okey. Jadi beza je sini kan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali ialah okey. Bezanya ialah kalau kita di sini ya, lepas takbir keempat tu, kita ada masa yang panjang sikit untuk kita sebelum diberi salam untuk kita berdoa. Ya, jadi doa ni kita ada dua bahagian. Okey, tetapi di sini mazhab Hanbali ya, dia ikut mazhab Hanbali, imam ikut mazhab Hanbali. Jadi lepas takbir keempat tu dan juga selepas salam, sebelum salam, okey, hampir tidak ada masa lah, dia pendek je. Jadi doa kita banyak pada takbir yang ketiga, dan salam diberi sekali ya. Salam diberi sekali. Jadi tak ada masalah kita boleh bagi salam dua kali ya, kanan dan kiri. Okey. So jadi untuk solat jenazah ni dia tidak ada rukuk, tidak ada sujud dan sebagainya. Dia berdiri saja ya. Dia jadi kalau kita nak berniat, niat ni dalam hati ya, niat dalam hati ya, waktu kita angkat takbiratul ihram yang pertama. Okey, niat dia kalau bahasa Melayu ya, kalau bahasa Melayu dia dalam hati ya, sebab bahasa dalam hati ni bahasa Melayu lah. Itu saja aku solat ke atas jenazah ya, saja aku solat ke atas jenazah. Okey, makmum kerana Allah Taala. Jadi kalau kita nak tambah lagi kita boleh ya, saja aku solat ke atas jenazah, 4 takbir kerana Allah Taala. Jadi hukumnya untuk kita secara individu hukumnya ada sunat ya, tapi apabila imam dah, kita ikut imam, maka yang fardu kifayah tu dah terangkat lah jadi sunat lah. Tapi hukumnya fardu kifayah. Maknanya jika tidak ada siapa-siapa orang Islam yang lakukan, maka berdosa semua. Ya. Jadi cukup ya, dalam hati, lintasan hati kita sebut saja aku solat ke atas jenazah saja aku solat ke atas jenazah ini makmum kerana Allah Ta'ala. Dan memang dia 4 takbir lah. Nak sebut 4 takbir pun boleh, tak sebut pun tak mengapa ya. Tapi benda tu sebenarnya lintasan hati ya.
Dan kita tahulah apabila kita solat ni memanglah 4 takbir. 4 takbir. Itu adalah dari segi niat, ya. Jadi di sini ini adalah yang ringkas, ya. Yang ringkas yang boleh kita buat. Macam doa yang lebih panjang tu sebenarnya ada beberapa doa yang kita boleh baca. Semuanya daripada Rasulullah. Doa yang saya biasa secara peribadi yang saya amalkan adalah satu doa Rasulullah daripada riwayat Imam Muslim, daripada Auf bin Malik. Doa ni agak popular. Doa ni dia Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Okey, itu untuk seorang. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakan tempatnya, luaskan tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air salji dan embun, bersihkanlah dia sebagaimana baju putih bersih, dibersihkan daripada kotoran, gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan pasangan hidup yang lebih baik daripada pasangannya. Masukkanlah dia ke dalam syurga dan lindungilah dia daripada siksa kubur dan daripada siksa neraka. Okey, jadi siapa yang nak panjang ni pun boleh. Saya akan share lah. Cuma ingat apabila kita ada solat jenazah ni, dia laki perempuan kadang-kadang dia ramai kita nak, ini dan doa ni adalah doa Rasulullah tapi kepada seorang. Jadi siapa yang nak yang panjang ni boleh ubah sikit lah doa ni. Kita buat Allahumma firlahum, Jadi saya bagi yang hum dia, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Okay, yang tadi doa yang pendek ni kita ambil yang ni, tapi kita ambil bahagian mula-mula. Yang setakat tak boleh hafal lah yang ni. Tetapi siapa yang boleh hafal lebih panjang, kita baca Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa nakihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannah wa a'idhum min adzabil qabri wa min adzabin nar. So ini adalah doa untuk yang kepada orang ramai. Jadi siapa yang nak yang panjang tu, kita hafal lah yang hum ni, sebab kita biasanya dalam kita bersolat jenazah akan ada lebih seorang, lelaki perempuan, dan kadang-kadang kita pun tak berapa dengar lelaki ataupun perempuan. Jadi kita buat hum untuk ramai, dia mencakupilah secara individu. Jadi sekian perkongsian saya berkaitan ni. Semoga dapat manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi